Imam Syafi'i kata, aku bila aku buntu nak memahami satu-satu hadis, aku kena rujuk kepada amalan sahabat. Sebab amalan sahabat, kehidupan sahabat, dia membantu kita memahami kehendak Rasul. Aku nak faham tu. Baik. Kalau mai hurau kita tak habis ni. Sebab niat tadi nak rengkah tak apalah, kalau tak habis ni kita kira semula pula. Sebab penting ni. Baik. Dalil yang kedua. Ni lebih nyata lagi. Ni juga berkait dengan sahabat. Sebab sahabat ni ramanya muhajirin dengan ansar lah. Baik, cuba tengok. Lepas tu rujuk ke surah ke apa tu, boleh tengok di situ lah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu, yakni yang mula-mula berhijrah dan mula-mula memberikan bantuan kepada muhajirin, mereka itu terdiri dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang kemudian yang menurut, kemudian itu ada terjemah mafhum dia tu, dan orang-orang kemudian yang menurut jejak langkah mereka dengan ihsan. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah, dan Allah menyediakan untuk mereka ni hak ikut sunnah Nabi. Siapa boleh redha Allah? Dan kita tak pernah jumpa Nabi, kita belajar tentang Nabi melalui sahabat. Kita ikut juga seperti mana sahabat ikut Nabi, dengan sebab kita belajar. Apa kelebihan dia dapat? Allah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah yang dikatakan al-fawzul azim, kejayaan yang besar. Tak ada lebih pada itu. Ana baca habis kita al-jannatu wan nar. Kadang-kadang bila baca ayat ni kereneng gitu. Oh, sedap syurga nak. Tapi nak boleh tu tidak sedap lah. Dia kena berpantang semasa hidup di dunia. God tu tak boleh buat mana haram itulah. Makna kena ada ilmu pula. Nak dapat syurga kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak boleh. Sebab apa? Sebab kita akan bertembung dengan banyak musuh di dunia yang nak menghalang kita dapat syurga ni. Tu. Kemudian dalam satu hadis, anak muka satu hadis saja, Nabi bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma tantashirul mafasid. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, yakni kurun Rasulullah dan kurun sahabat lah maksudnya. Kena tulis sendirilah situ. Maksud kurunku tu kurun aku, Rasulullah, dan kurun sahabat. Termasuk sahabat lah. Kemudian yang mengikuti selepas mereka, yakni tabi'in. Kemudian yang mengikuti selepas mereka, yakni tabi'in. Kemudian selepas daripada 3 generasi ini berlaku banyak kerosakan. Ajaran sesat pada macam-macam tu. Serangan ilmu falsafah yang tak betul pun berlaku selepas itu berlaku. Kalau mengikut ulama. Dan 3 kurun ini disebut sebagai 3 kurun keemasan. Baik, hadis di atas menceritakan tentang kelebihan zaman Nabi SAW dan para sahabat, juga kelebihan 2 generasi selepas mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan. Tertinggal tu, mengikuti mereka dengan ihsan. Dengan ihsan ni apa maksudnya? Ikut betul, ikut dengan cara yang betul, bukan mengikut perasaan dan nafsu. Tidak. Apa yang sahabat buat, gitulah kita buat. Kenapa ikut sahabat jadi tidak sesat? Khatib Baghdadi kata, setakat dalam kaji aku, maklumat-maklumat yang mengatakan sahabat ni menyeleweng, berlaku bid'ah, semua riwayat tak betul, kata Khatib Baghdadi. Di buku ni anda dapat dalam Al-Faslul Khitab fi Mawaqil Asar. Dulu kita baca habis khatam di Masjid Langgar dulu. Dalam tu dia sebut. Tak ada. Sebab tu Nabi jamin, Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib kamu ikut cara hidup aku dan cara hidup khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk. Bahkan Nabi kata addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan geraham-geraham kamu. Tu. Jadi kena pegang semati. Jadi cara semaya, kita kena tahu cara semaya lagu mana. Lepas tu kalau kita jadi tu email lagu mana, Nabi jadi tu email. Lepas tu kita jadi makmum ni lagu mana, semua ada ilmu lah tu. Sebab Nabi memberikan bimbingan kepada sahabat yang jadi makmum dia, tak boleh buat gini, tak boleh buat gini. Kalau ada tak betul, Nabi tegur selalu. Semua tu sampai kepada kita melalui sanad. SAW tentang kebaikan mereka, dan kebaikan yang diperakui dalam hadis tersebut merupakan kebaikan dari sudut pegangan akidah, kefahaman dan juga amalan agama mereka yang betul.
dan bukan kebaikan dari segi perkara keduniaan yang berkaitan dengan kemewahan. Kebelah penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Ini ana terima dalam bahasa ringkas. Yang kedua, hadis khairul qurun itu kata sahabat Nabi Musa, Nabi semua dipanggil Hawariyun. Tapi ada setengah ulama kata tidak. Hawariyun ni Nabi Musa. Jadi puak-puak Isa ni dia panggil apa ni Ansari. Ada juga dalam kitab sebut gitu. Mana sahabat-sahabat Nabi Musa setia dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, dia panggil Hawari. Ada juga yang kata gitu. Jadi hak menjadi pengikut Nabi Isa ni dia panggil apa? Ansari. Ada juga dalam kitab. Tapi ada ulama kata dak, Hawari belaka. Sebagai khatmun nabiyyin, sayyidul mursalin, penghulu atau pemimpin pada semua para rasul-rasul, Rasul Allah, maka kita sebagai umat beliau adalah umat yang terbaik dari umat Nabi. Mana kalau nak kira umat Nabi Muhammad berbanding umat dulu, kita terbaik. Tapi kalau nak banding umat Nabi ke sudah, sahabat, generasi sahabat terbaik. Quran pun sebut gitu. Ada dengan atas ada 3 buah kitab ulama bincang sahabat Nabi dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana ayat-ayat aku sebut tentang kelebihan sahabat Nabi. Dia kumpul semua ayat, buat satu buku pula. Yang keempat, semua amal ibadat kita, khususnya ibadat hak khusus, semaya, puasa, zakat, zikir, kita kata selawat. Selawat Nabi ajar selawat ni Nabi ajar. Kalau kita tengok dalam hilal semuanya, ana boleh masuk dalam grup WhatsApp lah, boleh tengok hak Nabi. Dan dalam banyak-banyak tu hak paling sahih, hak kita baca dalam semaya di tahiyat akhir tu, sapa innaka hamidum majid tu, hak tu paling sahih. Jadi kalau nak amal-amal tu panggil selawat. Jadi hak lain tu tidak daripada Nabi. Kena ingat hak tu. Dia kata hak ni tak boleh nak joget lah ustaz ni. Tu masalahnya. Dah tak usah joget-joget mula lah. Dah tak usah joget lah tanya selawat ni. No. Kita ambil hak Nabi. Tu kan. Baik. Soalan kedua, bagaimana kita nak meneladani kurun terbaik? Ni ana buat ringkas benar ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi kita nak ikut lagu mana? Cuba kita tengok contoh. Lepas ni anda bawa contoh-contoh, anda tak masuk sini. Misalnya dalam firman Allah, laqad kana lakum diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Baik, kata Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Sayyidah. Lepas tu sahabat Nabi ni, Nabi perakui dalam banyak hadis, dialah hubbul ansar minal iman. Cinta kepada Ansar termasuk dalam iman. Cinta kepada Muhajirin termasuk dalam iman. Nabi sebut. Jadi maknanya kalau patut Nabi pula sebut amalan perbuatan sahabat aku adalah sunnah. Bukan sunnah tu aku saja. Sahabat pun sunnah juga. Baik. Sementara itu Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ini anak kena hurah sikit lah. Apa maksud menyempurnakan akhlak yang mulia? Maknanya sebelum Nabi mari banyak dah akhlak yang baik, cuma tak sempurna. Misalnya kalau anda ambil satu contoh ulama sebut baik. Kalau kita tengok zaman kita ni pun, apakah orang tidak Islam ni tak ada akhlak? Ada. Dia benci juga orang pelawak, dia benci juga orang rosak, dia benci juga orang tak hormat pada ibu bapa. Cuma kebaikan di hari akhirat. Sebab apa? Sebab kita beriman. Itu maknanya bila seorang berakhlak, dia beriman, maka sempurna akhlak dia. Sempurna ni maksudnya orang pakak lagi. Sebab apa? Baik dia tu walaupun kafir pun. Ni orang sekolah belakang no. Diri bulu tekuk. No. Kalau tak ada duit, orang kafir ada duit. Ada duit. Kita puji dia. Kalau dia nego tu kita akan bantu dia. Maknanya kebaikan dunia dia. Tapi kalau dia tak masuk Islam, setakat dunia lah. Tidak sempurna. Itu antara yang disebut oleh ulama. Anas juga kata, ni kita boleh tahu. Naknya kedua ke sahabat. Jadi kena ingat hak sahabat ni kalau dia sebut, itulah hak dia buat. Itulah jadi amal dia. Kata Anas, dia kata 10 tahun dia kata aku berkhidmat pada Rasulullah. Tak pernah pun aku dengar Nabi kata kepada lama tu mau tak erti lagi buat apa-apa. Makna Nabi kata tak puas hati. Nabi tak kata. Walaupun ada Nabi tak puas hati. Majikan ni payah nak sabar tahap tu. Kalau kita sebagai majikan, kita boleh tahulah, boleh buat gitu lah. Hebat benar lah. Sebagaimana baginda tidak pernah bertanya bila aku buat apa yang kamu buat ni.
kenapa kamu buat begini? Bukankah aku suruh buat lagu tu? Apa buat begini? Lagu tu pun Nabi tak kata pada aku. Tu pengajaran kita boleh ambil. Lebih dari itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan terbaik dalam kehidupan berkaitan rumah tangga, kejiranan, kemasyarakatan, malah merangkumi kenegaraan, bahkan sebuah kehidupan yang lengkap. Tak usah kira lebak ibadat tertudah. Ibadat ni hadirat dia tak boleh tak serupa dengan Nabi. Nabi buat gitu-gitu sebab ibadat ni benda yang kita tidak boleh fikir. Ibadat ni benda yang kita belajar nak faham untuk ikut. Tujuan nak suruh tahu bagaimana Nabi buat. Jadi bila nak tahu bagaimana Nabi buat, itulah kita kena ngaji dengan melalui hadis. Hadis ni siapa riwayat? Sahabat. Banyak kalau kita ngaji hadis, sahabat dia hurah hadis tu. Dia riwayat dan dia hurah hadis tu. Kadang-kadang ulama-ulama kemudian tengok sahabat buat gini, bersesuaian dengan hadis ni. Kita dapat faham hadis dengan cara amalan sahabat. Baik. Gitu ya. Jadi kalau ibadat ni kena itminalah. Baik, seterusnya. Jaminan ittiba' ikut generasi terbaik dan akibat tidak mengikut generasi terbaik. Apa kesan baik, fadilat yang kita dapat kalau kita ikut? Di sini ada senarai ke-10 semua. Lepas tu kalau kita tidak ikut, lagu mana? Kalau kita tidak ikut, cuba kita tengok di sini. Di sini pun anda buat secara ringkas. Baik, bukti keimanan kepada Rasulullah yang paling utama adalah mengikuti beliau dalam segala sisi kehidupannya, dalam semua aspek. Selain mentaati beliau dalam setiap perintah dan larangan yang beliau sampaikan. Sebabnya apa? Kita mengikut Quran. Sebab hak Nabi buat semua sesuai dengan Quran. Misalnya Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Sesiapa yang mentaati Rasulullah, sebenarnya dia taat pada mengutus kamu untuk menjadi pemelihara bagimu. Hak ni kena faham molek. Sesiapa yang tidak taat kepada Rasulullah, bahkan dia berpaling, Allah kata dalam ayat ni, aku akan tarik penjagaan aku terhadap. Aku tak jaga dia. Kalau setengah ulama dululah anda pernah dengar, bagus juga. Ni Abdullah Arsyad tahu sebut. Dia kata kalau Allah ni tak jaga kita, kalau kita sendiri nak jaga kita tanpa hifzullah, tanpa Allah jaga, sepok kambing jaga kambing. Kalau kita jaga kita sendiri, berapa banyak akan berlaku kesesatan, berapa banyak akan berlaku kegelinciran daripada kehendak Allah. Kita jadi molek sebab Allah jaga. Allah kata aku tak akan jaga dah itu. Kalau dia tak ikut Rasul aku, maknanya berat agak-agak. Sebab tu Imam Ghazali kata orang yang Allah tak jaga, dia kena panggil qaswatul qalb, kata Imam Ghazali dan kita ihya dia. Qaswatul qalb ni hati jadi kerah kekong seperti batu. Marilah wahyu setahu mana tak degil. Jangan beringat sikit kita nak buat apa-apa ni. Jangan buat kerah dah. Tak cara. Sesiapa yang mengakui taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak mahu ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' ni mana ikut, maka ketaatannya itu tidak sah menurut Al-Quran. Sebab apa? Dia tak ikut Rasul tu, supaya tak ikut Quran dah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Rasulullah tak mengaku mak, banyak hadis tu Rasulullah tak mengaku mak. Orang tak ikut sunnah dia, tak boleh minum air di kolam dia, di haud dia tu. Dan sesiapa pun yang mengaku melaksanakan Al-Quran, tiba-tiba dia tak ikut atas betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat ingin menyelamatkan kita dari bencana dunia dan akhirat dengan syariat dan dakwah yang ia bawa. Kerana syariat Islam adalah penyelamat bagi kita dari kehinaan dunia dan penderitaan di hari akhirat. Lah ni macam-macam hari. Puji cerita gini-gini. Macam-macam tu sebab besar mai tu. Di sini anak kemukakan 10 sebenarnya ada tersilap, bukan 9 tersilap. Kita dapat mahabbatullah. Mahabbatullah. Apa dia mahabbatullah? Cinta Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'. Kita lakukan dengan benar adalah mahabbatullah. Tu hak kita dapat. Itu natijah dia. Yang ni cinta dari Allah. Sekaligus bila dapat cinta Allah, Allah ampunkan dosa dia. Dia hak mana hak dosa besar tu, dia jadi timbul nak bertaubat. Ni satu kebaikan. Bertuahlah seseorang itu dapat ni.
Baik, seterusnya anda pergi hak tu baca sendirilah hak tani jika kamu benar in kuntum tuhibbunallah, ana ringkaskan. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala apabila kita laksanakannya dengan ikhlas dan benar, pasti akan mendatangkan cinta darinya. Ketika Allah telah mencintai hambanya, maka segala kekurangan dan dosa yang terjadi akan mudah saja diampuni. Orang lagi ni bertaubat kat Tuhan terima selalu. Lucu mulut ya taubat Tuhan. Apa? Dia sudah berada dalam mahabbatullah. Ni kelebihan dia. Yang kedua, seorang itu akan dapat rahmat Allah. Anda baca dulu sini. Sallallahu alaihi wasallam, selama muka surat 3 ni berapa kali dah kita selawat ke Nabi ni dah. Sebab tu Ibn Hibban kata hadis-hadis yang mendorong, hadis-hadis galakkan sahabat lagi boleh banyak, pakej yang lengkap lah. Baik, orang-orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah beliau akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah orang-orang yang berbuat baik atau ihsan. Jadi kata Fudail bin Iyad, dia kata, itulah ayat tu, ayat apa ni? Tu suratul Mulk tu lagu mana? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tu. Maha suci Allah tabarakalladzi biyadil mulk. Maha suci Tuhan. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan hidup dan mati. Tujuan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata Fudail ni dia kata ihsan tu maknanya orang yang buat baik semasa hidup. Mana orang yang terlepas ujian, Allah nak uji siapa dia buat baik. Dia buat baik. Tu sesuai dengan ayat itulah kata Fudail. Maka segala bila begitu, dan orang-orang yang berbuat ihsan amat dekat dengan rahmat Allah. Jadi orang yang buat baik dalam kehidupan dia, tak kira lah baik. Sebab tu nak faham baik ini kena ngaji lah, kena ngaji hadis, kita akan apa? Kita akan faham. Baik, seterusnya. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah melakukan perkara yang munkar. Seterusnya sampai ayat tu. Cuma anda nak sebut gini. Sebab waktu tu anda tertinggal dia punya poin. Bila tengok dalam hak lain ada, dia maksudnya gini. Kalau anda tanyalah pokok kita ni dah jawab sendiri, apa rahmat? Kita dah sebut rahmat jadi bahasa Melayu dah. Apa dia rahmat tu? Ulama kata rahmat ni lawan kepada laknat lah. Kalau laknat bermaksud sesuatu yang memudaratkan kita. Tak minat daripada pengajian agama. Bila kaya, harta berjuta-juta. Kadang-kadang rangkaian peniaga itu beberapa negeri, pas keluar negara, akhir sekali lupa dunia. Tak ada ngaji, tak ada buku berbulan tak ngaji. Hak tu zahir nampak nikmat, tetapi dia laknat. Ataupun setengah ulama dia panggil istidraj, dia panggil. Jadi rahmatnya selain daripada tu. Kalau Allah beri rezeki pun jadi kau molek hidup. Kalau boleh anak amal pun jadi soleh-soleh belaka. Kita minta gani, tiba-tiba Allah beri mengalai. Tu maknanya Allah nak molek lah tu. Tapi kalau Allah beri harta, kita minta harta, boleh harta, tiba-tiba jadi berubah hidup jadi tak molek. Tu bukan rahmat tu. Walaupun kena dengan doa kita. Cara tu Allah nak musnahkan kita. Dia nak suruh kita sesat, na'udzubillah, dia buyah kita nak. Natijah dia tak molek. Tu kita tidak nak tu. Orang yang ikut sunnah Nabi, dia dapat rahmat sengoti. Bukan rahmat zahir, sebenarnya laknat, tidak. Tu mudah faham. Seterusnya, yang ketiga. Sebab tu dalam surah Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah tu, dia dekat pada orang buat baik. Orang buat jahat tak dapat. Buat jahat, tiba-tiba nampak zahir, nampak seperti rahmat. Tidak rahmat tu, istidraj. Yang ketiga, dia akan dapat hidayatullah. Hidayatullah. Ni anda tidak baca lah, boleh baca dia, anda syarah ringkas. Hidayatullah ni, seseorang itu sudah dibimbing oleh Allah. Buat apa-apa pun tidak tergelincir kepada lembah kehinaan, tidak tergelincir kepada sesak. Ada orang kena penyakit gila skin cepat kaya. Tak saya tengok faktor nyanyi tak cakap nak report atas rasa, kecuali tu yang punya dia report ada orang tipu dia gini, dia ada lain kita nak report. Kalau di polis kita tanya tu tak ada gapo apa.
tak lekat lah. Tapi boleh pun tahu benda tu ada berlaku. Sebab tu dalam penyiasat tu dia payah lah. Sebab orang yang kena penyakit tu tak report. Tapi kalau hak report tu kena. Adalah kena. Benda-benda gitu. Tapi dia kena hak tu dah. Siapa tu? Cikgu tak ada seorang cikgu sampai pencen tak habis lagi. Duk harap lagi. Banyak mana? Bayar 100 ya tak rugi ke rakyat dia. Siapa dia ni dana mari mana? Negara sekaya tu tak buat tak boleh nak offer gitu pada rakyat dia sendiri. Rakyat dia sendiri miskin. Cuba baca tengok internet. Kemiskinan rakyat Cina duk kapur-kapur ni. Berapa peratus? Tiba-tiba tak logik. Tapi kita kata tak logik. Dia kata dia percaya. Mana orang mana? Bertengak duit. Dia kena bayar, dia panggil bayar gapo tau? Setiap minggu kena bayar 50 ya. Nak supaya hidup duit tu. Orang kata nipu hangit. Segarlah kau itu dah kena 1000 orang. Duit 50 ya seminggu. Benar lagu tu dia tak nampak. Allah kita kesian. Ana jadi bukan nak awak jadi simpati, sedih kita. Baik. Tu maknanya orang itu tak dapat hidayah kesal tu. Lepas tu mulalah isteri dia kata, masjid tak pergi dah, jemaah saja gila ni. Sebab apa hidup dalam khayalan. Nyanyi dia kata, na'udzubillah min zalik. Ada seorang ustaz tu tak tubik di rumah. Malu, dah kutip duit orang banyak ni. Pergi jumpa situ tanah. Kalau kita ikut betul sunnah Nabi dalam bab harta, dalam bab perolehan harta, Nabi kata, kan dalam agama Islam kita ni kalau lebak harta ni, perniagaan ni mesti ada barang. Mesti ada barang. Dia barang. Sekian cepat air, dia barang saya. I liu. Yang keempat, orang yang ikut sunnah Nabi dan sunnah sahabat dia akan dapat musahabatul akhyar fil jannah. Sini ana tidak terjemah. Maksudnya dia akan bersama orang-orang terpilih dalam syurga. Tu makna dia. Muhabatul akhyar fil jannah makna bersama, hidup bersama dengan orang-orang terpilih dalam syurga. Hak ni secara umum. Siapa dia orang terpilih? Para nabi, para rasul. Siapa dia lagi? Syuhada, siddiqin, salihin, para sahabat Nabi semua tu. Tu dia panggil al-akhyar. Kalau kita ikut sunnah Nabi, kita boleh duduk bersama. Maknanya syurga Firdaus tu. Tu. Okay, lepas tu baca di lah situ Bab Nabi sebut tu. Nabi kata dalam surah Nisa ayat 69, sesiapa yang cuba perhati, anda bacalah ni. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, alladzi an'amta alaihim, itulah. Tu, dalam tu. Orang yang kau beri nikmat, kita duduk bersama mereka. Siapa dia mereka ni? Nabi-nabi. Ni ayat Quran ni sebut. Para siddiqin, orang-orang mati syahid, orang-orang soleh. Khatulah sepatut kita buat teman, buat saing. Quran pun sebut gitu. Enggak kita nak saing dengan Nabi. Nabi tak ada dah. Kita boleh saing dalam syurga. Syarat dia saja ikut betul sunnah Nabi. Orang yang mengikut sunnah Rasulullah akan dikumpul bersama orang-orang pilihan di syurga nanti. Siapa dia? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Yang kelima, dapat syafaat. Ana tidak nak baca sini. Ni hak tak boleh masuk surga, tak cukup syarat. Pada waktu tu tak ada siapa boleh tolong kecuali syafaat Allah. Allah izin kepada Nabi dia, izin kepada anak kecil, izin orang mati syahid untuk beri syafaat. Kalau kita boleh, alhamdulillah. Tapi nak boleh, dia ada syarat dia. Dia mesti dapat redha Allah. Nak dapat redha Allah, mesti orang itu ikut Nabi Allah dan Rasul Allah. Tak seduk mengigalah kalau lawan sunnah Nabi. Nabi ayat surat gini, ayat gini. Nabi tak ayat suruh buat, dia buat. Kalau lagu tu hadiah-hadiah, kita kena semaklah Nabi bimbang. Takut kita ni jadi terjejah masa depan kita di hari akhirat. Bimbang tu ya. Jadi syafaat-syafaat ni adalah keperluan asas kita di hari akhirat. Baik, seterusnya yang ke-6 tu silap tu. Bukan yang kelima, yang ke-6. Sebab dia 10 sebenarnya tu salah. 6 tu yang ke-6. Nadaratul wajh. Orang yang sentiasa ikut sunnah Nabi dan sunnah sahabat ni. Tidak kata ulama hadis saja, siapa-siapa boleh. Cuba baca, cuba perhati hadis ni. Anda tidak nak baca semua supaya ringkas. Sebab ni muka surat ni kita bayar sasa ni tak ada saja. Baik, cuba tengok. Naddarallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu ghairah farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubba hamil
sehingga dia sampai pula kepada orang lain. Boleh jadi seseorang pembawa hadis, dia menyampaikan ilmu hadis kepada orang yang lebih faham hadis daripada dia. Rupanya anak murid dia lebih hebat daripada dia. Anak murid ambil hadis pada dia, anak murid dia lebih hebat daripada dia. Banyak berlaku gitu. Dia hanya penyampai hadis, anak murid dia faqih dalam hadis, tulis kitab. Boleh berlaku gitu dalam ilmu agama ni. Dan boleh jadi pembawa hadis bukanlah seorang yang faqih hadis tu, cuma dia amanah dalam penyampaian hadis. Hak ni anda nak huragi ni, anda tidak nak baca sini. Sesiapa sahaja boleh termasuk dalam hadis ni, dapat kelebihan berseri-seri wajah. Allah cari dulu maklumat, takut tersilap. Tu satu. So lagi proses penyabaran hadis dalam bentuk lisanul hal dia panggil. Lisanul hal ni mana kita praktikkan amalan sunnah. Hak kita ngaji, kita praktik biar orang nampak, orang pun tengok. Tu. Waktu hak akhir lepas ni saya sebut. Sebab dia masalah orang kita lah ni, dia tahu Nabi buat gini, dia nak buat, dia takut orang tengok. Dia takut orang tengok dia amal hadis orang lalu buat. Padahal kita buat ni jelas kita ngaji dalam hadis. Ada orang Islam tu sepenakut itu. Jak kecil pak tua. Na'udzubillah jadi lagu tu. Lepas tu nak jumpa dengan Nabi, nak minum air kala Nabi mana. Dia cukur anak dia kan, dah sebut dah sebelum ni. Dia cukur sekali dengan akikah. Selepas cukur kan dia akak budak kan. Sallallahu ala Muhammad. Pusing. Lepas tu dia gosok kepala. Lepas tu akhir sekali, ni hak tempat lain ni. Tu email tu kata. Oh, gerai molek. Kita tengok dah. Ada lah majlis tu, bukan buat-buat cerita tu. Kita penung. Allah kata aku ngomong-ngomong ni baru dengar gang lagu ni. Budak termata pun tak buka lagi. Masa duduk saya lihat gatu mengana je buatnya. Dia jakak. Ana masuk lagu tu budak tu. Apa ni dalam mulut dia tu? Sebab ayah dia bersedah. Dia tu email sakok tak ada lah buat. Sakok ngati bukan walak ni. Memang email sakok sungguh. Ya ayah dia tak silah muka kayak kemer, kayak kita kemer tu. Ana kalau ana tak sihat, ana tak buat, ana pakai lecek dalam pinggir, lepas tu kita masuk gitu. Ni kalau kita sihat boleh buat. Tapi kalau mengikut doktor, dia tak apa suka buat gitu. Sebab hak buat dulu Nabi lain. Kena beringat sikit tu. Nama kita dengan batuk keh-keh pun buat gitu juga. Budak tu kecil. Doktor ada tanya doktor boleh tahu. Bahaya tu. Kali air liur kita ni macam-macam keadaan tu. Tu ulama bincang tu. Jangan mudah-mudah. Dia penyakit gigi rosak tak bahaya ada bakteria. Bahaya beringat sikit. Anda buat tiba-tiba dia bangun. Nak buat lagu mana? Ana kata biarlah ikut dia lagu ni. Ana tak bangun, ana sorang tak bangun. Peluh kalau basah lagi. Terawak nak tahu sekali. Ada dah orang buat. Cikgu. Tapi ana itu moga dia panggil kita sebut awal-awal kena ikut hak Nabi sepenuhnya lah biar kita dapat berkat. Ana pun doa rekah aja. Doa duduk. Senyap. Pemelekat lalu senyap. Ana pun tak kata gapo. Lepas tu tuk budak tu kata, kita makan. Makan tu dah bangun, lama tu senyap pemelekat lalu ni. Minggu depan anak pergi kuliah pula di masjid berdekat. Kalau pun nak kenali dulu, ayah leh tu kenali. Dia buat gitu juga. Sebab apa? Sebab nak tak ada contoh buat lagu. Bapa buat juga tu. Bapa buat juga tu duduk pada muka surat akhir. Namunnya, lepas ni kita baca. Ni hadrat bukan apa anda tidak nak kata kat orang. Jangan silap faham lah. Kita nak kebaikan. Biar kita dapat berkat. Sebab tu Dr. Basit kata, kita bukan nak masuk syurga sekeluarga. Nak masuk keluarga satu kumpulan. Kalau boleh pun kita nak syurga belakang. Bukan nak masuk kita dengan keluarga kita ya. Ana maksud itu. Jadi kalau marah ana sebut gini, itu tidak kenalah. Cuba kita tengok lagi lah. Anak boleh nadaratul wajah itu. Duduk dalam syurga bersama orang baik. Ni dak Rasulullah. Khusus lebih khusus. Padahal tadi masuk dah Rasulullah. Ni dak khusus. Jadi boleh duduk di kawasan perumahan Nabi. Menjadi jiran Nabi. Mujawarah ni antara terjemahannya berjiran dengan Nabi dalam syurga. Itu makna mujawaratul Rasul. Cuba tengok Nabi sebut tu dalam riwayat Tirmizi dan Tabrani dalam kitab
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maknanya hidup sunnah ni, dia buat sunnah Nabi, dia biar dia orang tengok, nak suruh hidup, bukan nak susuk sunnah Nabi ni. Haram susuk sunnah Nabi. Kita nak hidupkan sunnah Nabi. Sesiapa menghidupkan sunnah aku, maka sesungguhnya dialah orang yang cinta kepada aku. Sesiapa yang cinta kepada aku, dia akan bersama aku dalam syurga. Terang tu, tak perlu huradah tu. Yang ketujuh. Yang ke-8 tu sebenarnya. Yang ke-8 tu bukan yang ketujuh. Izzatun nafs. Izzatun nafs. Orang itu akan dapat semangat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, kemuliaan jiwa. Mungkin di dunia ni orang tak pandai dia, kehadiran dia pun tidak dialu-alukan, pemegi dia pun tidak ditangisi. Orang lah ni kecek gitu. Tapi di sisi Allah dia ada izzah, kemuliaan. Bawah tu ada huruf, baca dia tu. Yang ke-9, bukan 8 tu, dia akan dapat al-falah. Cuba tengok ayat 157 terjemah dia. Tengok sendirilah teks tu anak ringkas ni. Maka orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, yakni ikut Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung. Tu orang berjaya. Maknanya hadis ni, ayat ni nak ayatnya, orang yang berjaya tu adalah orang yang ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni dalam sunnah Nabi ni, kalau orang tanya tegur dia sunnah Nabi, kehidupan Nabi. Tu jawab mudah. Sebab Nabi mengajar sunnah bab nak masuk bilik air sampai meter negeri. Ada semua. Semua ada. Jangan kita jadi macam tak ada panduan hidup kita orang Islam ni. Keberuntungan pasti akan diperolehi oleh sesiapa sahaja di kalangan umat Nabi ni selalu ikut sunnah Nabi dan beriman kepadanya, beriman kepada Allah, memuliakan Allah, menolong ajaran Allah dan selalu mengikuti cahaya Al-Quran. Yang ke-10, kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Orang yang ikut sunnah dia akan dapat kebahagiaan sebenar. Ke sunnah dalam kehidupan kita semua. Nak tidur pun cara Nabi, sebab kita faham sunnah. Hak tu hak Nabi nak sebenarnya. Sebab tu saya normal, hak tadi sepatut anda sebut dalam poin yang kedua tadi. Sebab tu saya normal, dia didik kita ibadat pada waktu malam tak serupa dengan ibadat siang hari. Bila ada di zaman saya normal seorang beribadat siang hari, tengah hari duduk dalam masjid, duduk berzikir. Orang lain semua pergi kerja, pukul 11 duduk zikir dah dia. Bukan 11 malam, 11 siang hari. Saya normal ambil anak batu, mu turun pergi kerja. Kalau mu nak berzikir lagu tu belah kerja boleh. Tengah malam tak apa mu nak buat lagu tu. Mari masjid. 1/3 akhir, zikir lah, baca Quran lepas pagi, aku tak marah. Tapi waktu orang kerja ni mu kena berzikir sambil bekerja. Mu nak kata subhanallah tak boleh ke sambil bekerja. Maknanya saya normal nak ajar kita umat Islam ni kena produktif. Zikir, ibadat malam hari tak sama dengan ibadat siang hari. Cuba tengok bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kalau dalam kitab banyak dipopularkan nama dia, bulan Ramadan adalah puasa di siang hari, qiyamul. Tiba-tiba ada orang nak berzikir sampai berhenti kerja. Jauh tu dengan ajaran Rasulullah tu. Jauh tu dengan ajaran sahabat. Nak berzikir kena masuk dalam gua tempat tak ada orang. Duduk sampai 40 hari putih sepuh, tak ada guanya, likung bawah rumah biar gelap. Tu salah tu. Kalau orang tanya kita ni ajaran siapa? Tak tahu. Abang ngaji tidak lagu tu. Yang terakhir, habislah 10 tu. Hadirat kena hayati ni. Yang ke-10, apakah cabaran dalam mengikut jejak langkah generasi sahabat? Ni anda tidak buat dalam bentuk esei. Pertama sekali, antara cabaran yang paling besar, dia jahil tentang makna sunnah tu sendiri. Ini cabaran besar tu. Kita suruh ikut sunnah. Rakyat kan molek sunnah tu ke dia? Apakah umat Islam di Kelantan ni faham molek dah sunnah tu ke apa dia? Gagal memahami arti sunnah dengan lengkap. Sunnah hanya difahami dalam bentuk yang sempit yang melibatkan aspek-aspek tertentu sahaja. Sunnah ni sebenarnya adalah satu proses mengangkat dan memartabat kehidupan manusia. Okey, kalau masuk bilik air, lagu mana masuk bilik air biar jadi sunnah? Masuk bilik air ni orang masuk belaka. Tidur, lagu mana tidur biar jadi boleh pahala? Tidur belaka. Asalkan manusia hidup kan tidur. Tak tidur, kalau tak boleh tidur pergi hospital. Ui obat tidur, cocok perut, menyerah lalu. Naik basikal, naiklah ke basikal, naik kereta. Tapi lagu mana kita nak biar jadi perbuatan kita hak rutin, hak biasa tu jadi ibadat. Dia panggil ibadat ghairu mahdhah. Cara sunnah tu sunnah. Dia tak faham tu. Tu cabaran yang paling besar lah. Kita kata ikut sunnah. Oh, kita pergi masjid sama. Tu silap lah tu.
Padahal Nabi kata bertani itu ibadat. Bercucuk tanam ibadat, nego itu ibadat. Tu benda itulah. Itu cabaran yang utama. Jadi maknanya proses memahamkan masyarakat terhadap sunnah yang sebenar perlu tak mana pula. Jadi bila kita sebut takrif, kena memperbanyakkan contoh tu biar dia tahu. Kalau boleh sebut, kalau pergi kapung sebut contoh kapung. Mocik turun pergi padas lepas-lepas tak pakai caw ke lembu tu sunnah tu. Lepas tu lagu mana nak turun rumah pagi tu baca tu raditu billahi rabbah. Lepas tu nak turun pergi lembu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu doa pada lembu. Doa lagu mana doa ke lembu? Lembu dah bahasa Arab ke apa dia tanya? Kita tak payah sebut lembu tu. Allahumma bariklah. Apa anak kata gitu? Sebab Nabi gosok binatang. Nabi Allahumma bariklah. Ya Allah berkatilah binatang ni. Sebab tu gua Nabi dia pergi bupati, pagi-pagi dia gosok bupati, dia ada Allahumma bariklah. Lepas tu lusah meleh. Biar gemuk-gemuk meleh. Memang gitu pun maksudnya. Nak suruh berkat tu. Sunnah lah tu, mana pergi binatang pun boleh pahala. Hak tu kita tak jelas molek. Biasanya dia ingat sunnah-sunnah atas masjid saja. Pemahamannya terlalu dangkal tentang amal sunnah secara spesifik. Terlalu sedikit pengetahuan tentang sunnah yang bersifat rutin. Hak dia buat anak hari. Tak suruh kira jaga-jaga sekali tu. Hak anak hari celak mata, hak itulah kita buat. Lama tertinggal kitab hikmat kita tu tak. 1000 amal sunnah kena sambung pula tu. Ingat tak gapo dia Nabi buat bila bangun tidur? Tak ingat tu. Orang dia kata doa selain pada doa. Muka ingat tak? Awak gini. Setengah ulama kata sekali dengan baca bangun tidur tu mula-mula awak gini. Mulut air basi tak khomong tak apa awak gini. Lepas tu baca alhamdulillahillah. Setengah ulama kata sekali dengan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatina. Baca tu. Buat kedok kita tu. Makna hak ni mengikut ulama bila kita baca dalam syarah dia kata hak ni untuk menegangkan urat muka ni sebagai orang panggil senamai muka lah. Tak payah makan chewing gum tu dok. Coklat getah kalau tak panggil. Coklat getah. Anak pergi luar ada kelas sebut coklat getah orang nengu habis. Makan getah. Tu. Benda simple itu. Kalau orang jual kosmetik dapat halal luar tu. Yang ketiga, antara cabaran lagi persekitaran yang tidak menyokong amal sunnah. Mana hak berlaku di masyarakat kita tak serupa dengan hak sunnah Nabi. Itu cabaran besar tu. Jadi banyak amal sunnah yang berbeza atau bercanggah dengan amalan masyarakat. Hak tu berat juga. Perlu hujat nak buat sudah kerja. Yang keempatnya, hak yang ketiga juga tu untuk menghadapi cumuhan masyarakat kerana berbeza amalan. Dan juga takut dipandang serong dan dipula oleh masyarakat. Kalau tak buat ke orang kata pula masjid lain buat belakang dia tu. Sodoh. Dia kata tak. Dia tak boleh gitu cara ikut sunnah. Tak boleh. Kita dah belajar, kita ikut tu. Lepas tu orang lain nak buat juga. Itu hadiah, kita jangan terlibat. Tapi jangan duduk wrestling, duduk boxing pula situ tu. Tak perlu siapa balas. Jaga jangan siapa balas. Dan apa dia nak buat juga, ikut dia. Rakyat ada. Tapi biar lepas kita dulu, rakyat dulu. Kalau kita ngaji gini. Lepas tu orang lain dia buat belakang. Wa aktsarun nas la ya'lamu. Dalam Quran apa sebut? Majoriti manusia ni banyak tak tahu. Quran apa sebut? Kita naknya biar selamat kita dulu. Lepas tu orang lain tak sikut. Itu hadiah lah. Sebab amalan dia, amalan kita semua Allah akan hitung semula di hari akhirat. Gitu Jadi hadis nota ringkah ni walaupun ringkah tetapi mudah-mudahan kita dapat ambil panduan lah. Gitulah. Jadi insya-Allah minggu depan ni kita sambung perbincangan kita tu lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.